Rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion KC. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini KC ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan. Sekiranya kalau anda mempunyai pengalaman misteri, anda boleh hubungi saya di 669111897. Anda juga boleh kirimkan SMS anda kepada saya dengan kodnya kelab KLUB, jarak, nama anda, kisah misteri anda dan hantarkan ke talian 72346. Ingat, sekali lagi, Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Kalau anda rasa takut, matikan radio anda. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan dengan kisah yang pertama pada tengah malam ini dalam rancangan MJ12 di Ria 897. Saudara ingat, jangan mudah kita percaya dengan apa jua yang saya bacakan. Kiriman yang saya janjikan semalam, kisah tentang dua budak berbasikal di pantai East Coast. Sebelum itu, ini adalah kisah yang berlaku kepada dua orang rakan sahabat. Mereka telah pun menghadiri satu sesi barbecue yang dianjurkan oleh rakan-rakan sekolah mereka. Jadi pendengar Ria 897, ini merupakan sambutan hari lahir salah seorang rakan sedarjah dengan mereka. Kiriman dari Amira dan juga Shazana, pengalaman yang tak dapat dilupakan. Dekat kawasan kami barbecue ni Kisi, ada dua basikal. Satu basikal single ride, satu double ride. Iaitu ada dua penumpang boleh menunggang dalam satu masa yang sama. Jadi setelah kami berada di sana sejak pukul 1 tengah hari, kami barbecue, makan, mandi laut, kami bermain permainan dan sebagainya. Bila malam sekitar pukul 11 lebih malam, makin ramai yang datang. Ada juga yang dah balik, katanya Amira, merupakan pengirim yang mengirimkan kisah beliau dan rakannya. Jadi Shazana kawan saya yang ada di sesi barbecue, kami semua bermalam di sana dan akan pulang keesokan pagi sekitar pukul 10 lebih. Apa yang berlaku pendengar Ria 897? Katanya Amira, kawan saya Shazana datang kepada saya dan tanya, Mira, nak naik basikal tak? Jadi saya katakan pada dia, basikal satu je. Aku tak tahulah naik basikal yang 2-seater ni. Jadi Shazana meyakinkan saya, jangan takut, tak ada apa-apa. Aku kayu depan, kau duduk belakang. Kalau jatuh, tak ada apa-apa. Jadi akhirnya setelah Shazana, kisi kawan saya, katanya Amira, meyakinkan saya yang dia boleh menunggang basikal 2-seater, saya pun mengikutlah dia. Jadi kami beritahu rakan-rakan yang lain lah, yang kami akan berbasikal sekejap. Kami tinggalkan barbecue pit di salah sebuah kawasan di East Coast. Shazana duduk di depan, saya duduk di belakang dan kami mula kayu. Pada mulanya rasa takut Kisi, takut jatuh dari basikal. Sebab saya tak pandai sangat kalau naik basikal dua orang. Jadi lama-kelamaan setelah Shazana pandai mengawal basikal, rasa seronok pula dua orang berbasikal. Dan malam itu memang tak ramai sangat mereka berada di pantai East Coast. Kayu sampaikan kami kayu melepasi PA, kawasan tempat berkelah PA. Kayu lalu belakang kawasan tu. Jadi akhirnya bila sampai dekat hujung, katanya Amira, rakan-rakan MJ12, Amira duduk di belakang. Dari jauh saya nampak ada seorang budak perempuan sedang berdiri dekat tepi pohon selepas kawasan PA. Dan saya perhatikan dia melihat menengok kami dari jauh. Kawan saya Shazana katanya suruh kayu lagi laju. Yang hairan Kisi, yang hairannya,
Syazana sampai toleh belakang marah saya. Mira, kayulah cepat. Beratnya. Sebab dekat kawasan tu Casey, tanahnya rata. Tanahnya rata, trek basikal rata, tidak ada bukit. Kenapa boleh berat? Secara tiba-tiba Syazana toleh marah saya. Katanya, Mira, kayu cepat lah. Kau jangan tak kayu lah, berat sih. Jadi saya kata pada kawan saya, aku dah kayu lah. Sambil mata saya melihat Casey, budak perempuan yang sedang berdiri di belakang pohon, sedang memerhatikan kami berdua. Saya pun kata pada kawan, Zana, aku rasa kita balik sudahlah. Kata nak pergi ujung. Kau jangan macam ni lah. Dah semangat sih, kita dah setengah jalan tau. Syazana dengan saya memang Casey, sebelum ini kami dah bersemangat nak kayu basikal sampai hujung trek. Kemudian nak patah balik. Konon-konon kita dah capai sesuatu lah. Jadi saya kata pada Syazana, pada kawan saya Zana, aku tak sedap hati lah kita patah balik Lah sekejap lah, lagi depan sikit je. Jadi Casey, kayu kami makin lama makin penat. Akhirnya Syazana kata, kat depan ni kita berhenti boleh tak? Pendengar Ria 897, kita berhentikan basikal. Kita turun dari basikal. Kenapa berat Syazana menyangkung dan cuba tengok basikal tu apa yang tak kena dengan basikal. Bila dia menyangkung, dia angkat tempat duduk belakang sambil dia pusingkan tempat pengayuh basikal. Tak berat, okey. Kenapa Jadi dia mula rasa yang tak sedap. Kau tengok ni, boleh pusing aku rasa balik sudahlah. Rakan-rakan MJ12, tiba-tiba saya rasa meremang sangat bulu roma. Kawan saya Syazana terbau sesuatu. Bau wangi Dan dia pergi tegur. Zana, kenapa kau tegur? Kami berdua berdiam seketika. Dalam beberapa saat kami terdiam. Pendengar Ria 897, Syazana pusingkan basikal. Saya duduk belakang, Syazana duduk depan macam biasa. Mula mengayuh basikal kami. Sedang kayuh Casey, di belakang saya dapat rasakan macam ada benda terbang ikut kami, kejar kami dari belakang. Saya tak nampak. Bila toleh tak nampak apa-apa, tetapi saya dapat rasakan macam ada benda terbang. Rakan-rakan MJ12, semakin kami kayuh laju, semakin rasa berat dan lebih banyak tenaga digunakan. Saya sampaikan baca Ayatul Kursi sepanjang kami mengayuh. Barulah Casey, basikal tu seolah-olah dilepaskan. Laju basikal kami berdesut sampai pulang ke barbecue pit. Rakan-rakan MJ12, bila sampai dekat pit kami, Amira mengatakan saya dan Syazana tercungap-cungap dibuatnya. Kami berdua tak tahu sebenarnya apa yang berlaku, tapi saya yakin wanita yang saya nampak berdiri di belakang pohon ketika kami melepasi kawasan PA campsite bukan manusia. Kisitulah pengalaman saya ketika saya berbasikal, kata Amira, bersama dengan rakan saya Syazana di salah sebuah kawasan di pantai East Coast. Rakan MJ12, itulah kisah yang pertama daripada kiriman email yang semalam saya janjikan untuk saya bacakan. Dari Syazana dan juga dari Amira dan rakannya mengalami peristiwa gangguan di salah sebuah kawasan di pantai East Coast. Basikal rasa berat. Dan bila dikatakan Amira rasa meremang, mungkin Amira juga terbau, Syazana terbau sesuatu dan menegur, bau wangi Dan mungkin barulah dia rasa sesuatu tak kena dan dia pusingkan basikal dan barulah nak tinggalkan tempat itu. Kisah pengalaman menyeramkan. Memang kadang-kala saya pernah juga kadang-kala bila kita jalan ni macam rasa tu, bila saat-saat lah macam diceritakan oleh Amira dalam Kita Ketakutan, macam ada benda ikut kita dari belakang. Saya juga pernah ke tempat beberapa kawasan di Singapura untuk merakamkan video-video MJ12 ataupun untuk reki tempat-tempat. Kadang-kala bila saya pergi waktu petang untuk reki, tengok tempat tu lah okey tak kalau pergi waktu malam.
Petang-petang hari pun tempat tu dah sunyi sepi. Rasa macam ada orang sedang memerhatikan. Dan setiap kali jalan macam rasa tak sedap petoleh. Tapi tak ada apa-apa lah. Cuma rasakan macam ada orang ikut dari belakang. Mungkin perasaan yang dialami oleh Amira dan Syazana. Khususnya Amira lah sebab dia duduk di belakang. Memang menyeramkan. Kisah yang cukup menarik daripada Amira dan Syazana. Dan mereka akhirnya si Amira baca Ayatul Kursi. Seolah-olah basikal yang berat tu tiba-tiba menjadi begitu ringan. Kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya. Rakan-rakan MJ12, pengalaman seterusnya tentang kisah yang semalam saya nak beritahu. Kisah kemenyan. Ini dikirimkan oleh Kak Latifah. Dia berkongsi pengalaman. Jadi bertahun-tahun dia telah pun menggunakan ataupun memeraktikkan satu perbuatan dalam rumah, iaitu bakar kemenyan, di mana dilakukan oleh arwah ibunya dan dia juga melakukannya berkali-kali. Dan inilah kisah ingin saya ketengahkan di FM 897 dalam rancangan Misteri Jam 12. Apa khabar Kisi dan juga pendengar Ria 897? Nama saya Kak Latifah. Kisi boleh tak tolong bacakan kisah pengalaman kakak? Kisah yang ingin kakak cerita ini teringat. Sebelum ini Kisi pernah ceritakan seorang pendengar yang dikatakan suka mengusap rumah. Setelah kejadian itu, kakak sebenarnya dengan arwah ibu menjadi satu tabiat. Setiap hari Khamis malam Jumaat, arwah ibu pernah buat. Jadi kakak pun ikut. Setelah ibu meninggal, kakak usap rumah ataupun kakak asap rumah kakak. Katanya Kak Latifah, hari Khamis malam Jumaat akan keluarkan kisi tempat bara. Taruhlah arang. Kemudian arang dah menjadi tempat bara. Baru taruh kemenyan. Kemenyan yang digunakan bukan sebarang kemenyan. Saya tak nak sebutkan di sini. Digunakan sejenis kemenyan. Diasap. Satu penjuru dalam rumah ke penjuru yang lain, bilik-bilik anak, semua diasapkan. Jadi setelah kakak mendengar kisah-kisah yang ceritakan yang dialami oleh seorang pendengar yang juga tidak melakukan, berhenti, kerana itu adalah seolah-olah mengundang makhluk jin datang ke rumah. Asap adalah makanan jin. Kakak sempat bertanya dengan seorang yang bertauliah, katanya Kak Latifah, tentang mengasap rumah hari Khamis malam Jumaat. Adakah digalakkan? Mengikut orang itu, memang tidak digalakkan. Kita seolah-olah memberi makan kepada makhluk jin. Ada rumah, mungkin ada penunggunya. Jadi setelah kakak dapat kepastian, mungkin ada benar kisah yang Kisi bacakan, kakak berhenti Kisi. Sebelum ni rumah kakak, alhamdulillah, tidak ada sebarang gangguan. Tak pernah rasa seram, duduk rumah seorang diri tak pernah nampak. Tapi setelah kakak berhenti mengasapkan rumah kakak dengan kemenyan, macam tiba-tiba benda ni timbul. Hari Khamis malam Jumaat yang pertama, kakak tak asap rumah. Tidak ada apa-apa berlaku. Hari Khamis malam Jumaat yang kedua, tidak asapkan rumah. Tidak ada apa-apa berlaku. Sampaikan nak dekat sebulan kakak tak asap rumah, barulah sesuatu berlaku dalam rumah. Anak kakak sedang nyenyak tidur. Kakak ni sedang tidur dengan suami dalam bilik atas katil. Anak datang, Kisi ketuk pintu bilik. Kakak tengok bila buka pintu terperanjat. Nampak dia pegang bantal dengan selimut. Ma, nak tidur dengan Mama boleh tak malam ni? Diana, kenapa Diana? Diana takut, Ma. Kenapa Diana? Cakap kenapa? Kisi, anak kakak kata bila dia sedang tidur di atas katilnya, ada orang buka pintu bilik. Waktu itu juga dia terbangun dari tidur. Terbangun, tersadar. Jadi bila dia nampak pintu biliknya terbuka, dia fikirkan kakak lah. Jadi dia perhatikan, tak ada orang. Siapa pula yang buka pintu bilik? Pendengar Misteri Jam 12. Oleh kerana dia rasa takut, dia angkat bantal dengan selimut, keluar dari bilik, pergi ke bilik kakak dan nak tidur. Jadi kakak kata, okey tak apa. Diana masuk bilik, Mama ambil bantal dengan selimut, Mama tidur dengan Diana dalam bilik. Anak kakak pergi masuk bilik. Kakak angkat bantal, tidur dengan anak. Kemudian makin lama, makin kakak tak asapkan rumah dengan kemenyan, makin teruk gangguan. Kisi, pendengar Ria 897.
Kakak Latifah katakan, kakak pernah nampak tahu Kisi, tangan besar. Tangan besar, sebesar kakak rasa ni kaki seekor gajah. Macam gitulah besar tangan. Warna hitam, berbulu lebat. Bergerak di ruang tamu Kisi. Pada mulanya kakak ingatkan kakak nampak kucing hitam. Tapi kali kedua nampak, kakak yakin itu tangan hitam. Begitu besar, bergerak dalam rumah kakak Kisi. Setelah itu, kakak jumpa dengan orang yang sama yang kakak tanya tentang mengasapkan rumah. Jadi orang tu memberitahu, mungkin benda-benda tu timbul sebab dia dah lama duduk dalam rumah kau. Sebab kau selalu kasih makan. Jadi bila dah lama kau tak kasih makan, dia keluar. Lapar, cari makan. Kakak tanya macam mana nak halau. Kena semalah rumah kau. Tapi makan masa. Dan kau akan nampak-nampak. Benar Kisi. Benar. Kakak dengan anak sering kali diganggu. Yang hairan suami tak pernah pun ceritakan yang dia ternampak sesuatu. Malah suami kadang-kala macam susah nak percaya cerita kakak dengan anak. Dan waktu itu, kakak jarang tidur dengan suami sebab selalu temankan anak tidur satu bilik. Itulah pengalaman kisah kakak berkaitan dengan mengasap rumah dengan asap kemenyan setiap hari Khamis malam Jumaat Kisi. Pendengar Ria 897, kita akan teruskan dengan kisah misteri anda. Anda boleh hubungi saya di 669-11897 dan saya minta kerjasama anda. Kalau yang ingin hubungi saya, biarlah yang benar-benar nak bercerita. Kalau ada kisah, mungkin kisah itu tidak semestinya pengalaman anda. Mungkin itu adalah kisah yang anda dengar daripada kawan anda yang pernah ceritakan. Anda pernah dengar kisah itu yang diceritakan oleh kakak anda sendiri, oleh ibu anda misalnya. Anda boleh kongsi dengan saya dan tidak semestinya berkaitan dengan cerita hantu ataupun kisah-kisah yang berkaitan dengan perkara-perkara dengan jin dan sebagainya. Mungkin boleh sesuatu perkara yang boleh kita sifatkan sebagai misteri, alam misteri. Seperti kisah berikut ini bukanlah tentang hantu, tetapi kisah tentang satu alam misteri yang beliau pernah mempunyai pengalaman lah. Dan pendengar kita berkongsi peristiwa pengalaman. Katanya pernah pergi ke salah sebuah kawasan dekat Sarawak. Pengalaman daripada pendengar kita, namanya Abang Budin, berkongsi peristiwa. Kisah saya Kisi ini bukanlah berkaitan dengan jumpa hantu ataupun nampak hantu. Malah saya pernah kunjungi salah sebuah kawasan di Sarawak, sebuah rumah panjang. Dan sebenarnya saya mempunyai seorang kawan. Kawan saya pernah bertugas di Singapura untuk beberapa tahun. Jadi saya ke sana ni nak berjumpa dengan sahabat yang dah tidak lagi bertugas di Singapura, malah telah pun memulakan bisnes kecil-kecilan beliau. Jadi oleh kerana dah lama tidak berjumpa, saya pun pergilah bercuti ke Sarawak dan berjumpa dengan kawan. Bila berada di sana, kawan saya telah pun membawa saya kunjungi sebuah rumah panjang. Rumah panjang yang disebutkan di Sarawak ni amat menyeramkan. Pada mulanya dia ajak saya Kisi. Katanya nak ajak pergi rumah panjang waktu malam. Jadi saya tanya kepada dia lah, kenapa tak pergi waktu petang siang-siang? Dia kata kalau petang siang-siang tak thrill, tak seronok. Dan dia juga merupakan pendengar misteri jam 12. Jadi saya pun setujulah. Saya bermalam di rumahnya. Bila malam tiba tu, dia pun membawa saya keluar, di mana isteri dengan anak tidak ikut bersama. Jadi saya dengan dia keluar pergi ke sebuah rumah panjang yang disebutkan. Waktu itu sekitar pukul 8.30 malam. Jadi dalam perjalanan saya tanya, tempat ni apa ni? Tempat ni bagus. Tempat ni thrill. Saya pun ada rasa takut dan tak sabar. Berbekalkan dengan lampu suluh, saya bawa dalam beg lah. Jadi bila sampai, kami disambut dengan 2 orang penduduk tempatan dekat kawasan rumah panjang di salah sebuah kawasan di Sarawak. Katanya abang kita ni lah. Jadi pendengar dia 897. Bila sampai di sana, kami pun disambut dan dibawalah diceritakan. Dan seorang daripada mereka bertanya, kamu tahu kamu nak ke mana tak sekarang ni? Jadi saya kata tidak, kamu akan kami bawa ke rumah panjang.
Bila saya masuk dalam rumah tu, alangkah terperanjatnya Casey. Dari luar nampak rumah macam biasa. Masuk dalam Casey, pelbagai tengkorak manusia terdapat dalam rumah itu. Untuk menenangkan diri saya, perasaan saya, menenangkan diri saya, perasaan saya ni, saya tanya, ini tengkorak ni bukan betul punya bidik tiruan. Jadi bila salah seorang daripada mereka yang bawa kami masuk, tidak tuan, ini semua adalah tengkorak manusia yang sebenar. Banyak Casey. Tepi-tepi tembok, atas bumbung rumah, semua penuh dengan tengkorak. Saya terkejut melihat kawasan rumah panjang. Jadi dia bawa masuk dalam, dia pusing, dia tunjukkan. Memang gelap dalam rumah tu. Pendengar Ria 897, itulah pertama kali Casey saya masuk rumah, sebuah rumah, saya rasa takut sangat-sangat. Teman saya pun boleh saya lihat, mungkin tidak selesa. Tapi dua orang yang membawa kami masuk dalam rumah tu, mereka macam tak ada perasaan takut. Kemudian setelah masuk dalam rumah panjang, melihatlah. Dan mereka ceritakanlah tentang sejarah, kenapa dan sebagainya. Kami pun keluar. Dekat luar betul-betul bawah pokok Casey. Ada satu tempat, platform yang tinggi dengan ada bumbung yang dibuat dari daun nipah. Kami duduk sambil minum dan kami sambil duduk berborak berbual-bual. Dan dia orang kampung setempatan tersebut ceritakan saya banyak kejadian. InsyaAllah kalau ada masa saya akan kirimkan kisah gangguan makhluk halus di kawasan Sarawak. Tapi itulah pengalaman misteri tidak berkaitan dengan hantu. Kisah hantu, kiriman email selanjutnya. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Itu dia rakan MJ12. Selalu nak tengok bila nak tengok, nak tengok hantu lah. Belum nampak hantu, baru nampak tengkorak dah goyang. Bagaimana kalau makhluk yang sebenar tunjukkan dirinya sendiri? Pastinya tak ramai di antara kita yang ilmu di dada ni masih lagi cetek. Baik, Ismail, apa khabar? Selamat tengah malam. Selamat tengah malam. Ismail ada pengalaman tentang apa ni? Okey, ini terjadi pada abang saya. Suatu dia. Ismail, boleh matikan radio di belakang tu, mengganggu. Okay. Sorry silakan. Okey, ini terjadi pada abang saya. Waktu dia berpindah ke Sembawang. Waktu tu tahun, kalau tak silap saya tahun 2003, 2004 itulah waktu tali tabis kan. So anak saya berikan saya anak saya tali tabis punya anak patung tu. Oh, itu zaman-zaman tali tabis tengah popular lah Yes. Okey. So terjadi pada malam hari saya berikan anak saya tu tali tabis tu. Belum tahu bateri belum apa lagi. Tapi itu malam abang saya nampak lah, dengar lah macam saya habis tu bersuara. So dia cek dalam store dia tu, cakap tapi tak ada bateri, kenapa boleh bersuara pula itu dia campak dalam store. Dalam store masih berbual lagi. So dia tahu gitu, dia terus buang dalam tong sampah. Itulah pengalaman saya lah. Jadi anda selepas tu dah buang, dah tak ada apa-apa lah gangguan? Tak ada gangguan lagi. Cuma itu yang waktu belikan dia tu lah, itu malam jadi dia. Terima kasih Terima kasih. Ya, Cik Ismail, pengalaman anda. Silakan 669-11897. 669-11897. Mungkin ada di antara anda pernah nampak rumah panjang yang dikatakan di Sarawak yang mengandungi banyak tengkorak. Saya belum pernah tengok rumah panjang yang ada tengkorak tu banyak tu Mungkin ada siapa boleh yang baik, bijaksana, boleh tolong saya postkan gambar sementara saya baca kiriman email ke. Dan Yalah, baru saya tahulah. Terima kasih pada abang kita yang berkongsi awal tadilah. Kalau tidak pun kita di sini pun tak begitu tahulah tentang apakah benda-benda yang misteri, yang pelik, yang aneh, yang menakutkan berada di luar Singapura. Yang ini daripada pendengar kita bernama Aziman. Katanya, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Aziman. Saya ingin berkongsi peristiwa pengalaman. Saya ni bertugas sebagai electrician, sebagai seorang electrician. Jadi kalau rumah-rumah yang baru saja buat renovasi, saya akan pasang wire, wiring dan sebagainya. Jadi tugas saya lazimnya saya akan buat seorang diri.
Melainkan kalau saya perlu bergegas, saya akan panggil seorang rakan untuk bantu saya. Jadi saya pernah terkena gangguan di sebuah rumah. Rumah ini baru naik, Kisi. Sekeliling rumah ni, sekeliling bangunan rumah ni, tak ada orang tinggal. Tak ada orang tinggal. Rumah ni memang benar baru naik. Dan saya diarahkan untuk pasang wiring lah dekat dalam rumah yang baru saja disiapkan. Jadi saya pun pergi. Pendengar Ria 897, katanya Cik Aziman, bila sampai di kolong blok ni memang menyeramkan. Seluruh unit rumah ni sunyi sepi. Ada jugalah rumah-rumah yang dalam proses dibuat dan sebagainya, dengan kontraktor turun naik. Saya pun pergilah ke rumah tingkat 4. Dan saya angkat barang-barang saya masuk dalam rumah. Saya buka pintu, Kisi. Ada kunci yang diberikan oleh tuan rumah. Tapi kunci ini merupakan adalah satu katanya besi yang telah pun diketap lah. Dan saya masuk ke dalam. Memang gelap lah. Walaupun belum lagi dipasang lampu. Jadi waktu itu kata Aziman, saya seorang diri. Sekejap saya tengok sini. Okey, saya seorang diri masuk ke dalam. Kemudian saya mulalah buat wiring. Saya juga ada bawa satu lampu. Lampu ini untuk membantu saya kalau saya terpaksa kerja sampai lewat malam. Dan rumah tu memang tak ada lampu, saya akan gunakan lampu tersebut. Jadi saya letakkan satu spotlight kecil menggunakan bateri portable yang saya letakkan di tepi lah. Jadi memberikan cahaya sedang saya buat wiring dan nak pasang. Tiba-tiba di tengah-tengah hall, pendengar Ria 897. Sekarang ini anda cuba bayangkan. Encik Aziman kata beliau berada di tengah-tengah ruang tamu rumah. Ruang tamu rumah tu gelap gelita. Kemudian daripada mana dia berdiri, tempat dia berdiri dengan tangga naik ke atas nak letak wire pada malam yang dimaksudkan. Jadi depan saya ni kalau saya pandang terus merupakan satu koridor panjang dan kiri kanan adalah bilik tidur termasuk sebuah tandas. Saya ni sedang naik tangga, sedang buat wiring. Tiba-tiba saya nampak depan saya, Kisi, pendengar Ria 897. Dalam rumah yang gelap, lampu tu hanya memancar cahaya ke arah tempat Encik Aziman sedang pasang wire. Saya ni tengah tengok atas, sedang mendongak ke atas sambil betulkan wiring. Saya nampak, Kisi, walaupun pandang atas tapi nampak depan saya. Dari bilik yang lain ke bilik yang lain ada perempuan jalan lalu, keluar bilik A, masuk ke dalam bilik B. Bila ternampak, saya terperanjat jatuh dari tangga. Tangan saya, siku saya terhentak atas lantai. Sakit sangat, Kisi. Saya rasa tak sedap hati, saya batalkan niat saya. Tangan saya sakit, saya angkat barang-barang toolbox, keluar dari rumah, saya mangga balik. Saya keluar dan datang keesokan harinya dengan kawan saya pada waktu pagi untuk wirekan rumah tersebut. Casey, punyalah seram. Satu kali nampak pengalaman saya dah tak berani lagi datang seorang. Sekarang ini setiap kali kalau saya nak pergi rumah dan rumah tu saya tahu memang tak ada jiran-jiran yang lain, rumah baru naik, saya akan ajak orang. Saya akan ajak seorang teman. Terima kasih, Casey. Selamat tengah malam. Pendengar Ria 897 dari Singapura, kita ke seberang tambak. Hello Wan, apa khabar? Hello, Assalamualaikum, Casey. Waalaikumsalam. Wan buat panggilan dari mana ni? Saya daripada Johor Bahru ni, Casey. Kawasan mana Johor Bahru? Saya berdekatan, tak payah disebut taman. Berdekatan dengan Johor Bahru berdekatan dengan apa? Dengan Sutra Mall. Oh, okey. Pengalaman yang Wan nak ketengahkan ni tentang apa? Ini kejadian aneh dan pelik lah. Okey, silakan. Saya bertugas. Silakan. Okey, Casey. Saya ni bertugas sebagai pengawal keselamatan. Okey. Okey, dekat tempat saya ni mempunyai satu tokong lah, tempat sembah berbangsa Cina di kawasan taman. Jadi kebetulan dalam tahun lepas lah, tokong ni terbakar tau. Bila tokong ni terbakar, tokong ni tak ada, bukan kita nak percaya untuk bangsa Cina. Macam-macam kejadian pelik berlaku. Ni. Seperti apa yang berlaku kejadian aneh tu?
ketika anggota saya buat rondaan, nampak penampakan lah dekat kawasan taman, dekat kawasan yang rumah-rumah potong. Saya sendiri pun ada nampak masa diorang tengah duduk pada tempat kawalan, dengar bunyi macam-macam lah. Dekat bunyi orang tombangkan tong kosong, bunyi besi jatuh. Saya tak tahulah, saya cuba nak share je benda ni, sama ada benda ni wujud ke tidak. Pasal setiap kali bila ada penampakan sesuatu tu berlaku, saya takut nak buat rondaan. Ini member saya dengar ni Casey. Mungkin dia pun boleh sharing lah, kalau Casey boleh. Tadi anda kata tadi bila anda takut nak buat rondaan tu, anda selalu buat rondaan seorang lah. Memang kat sini kita rondaan pakai motosikal, pasal kawasan dia besar. Oh, guna motosikal? Memang rondaan menggunakan motosikal. Jadi kalau nak pergi ke tempat-tempat di sini tu, tempat tu kita panggil lah anggota untuk temankan. Pasal kita kat sini guna sistem crossing, kita mesti sampai kat tempat tu. Jadi kena ada masa-masa tertentu kena sampai lah Ya betul. Kita dekat sini macam-macam. Dekat tempat taman saya jaga ni ada pernah orang gantung diri dekat dalam rumah. Macam-macam, mati dekat bilik air. Jadi anda kata tadi teman anda pun ada pengalaman? Banyaklah, boleh katakan majoriti daripada yang berbangsa Nepal hingga yang berbangsa Melayu, semua ada pengalaman kat sini. Siapa yang bertugas yang kawasan saya bertugas ni memang ada pengalaman. Wah, terima kasih pada anda sama-sama Casey, sama-sama. Selamat bertugas. Sama-sama Casey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya pernah ke salah sebuah estate perumahan di kawasan Johor Bahru. Dan memang benar, bukan benar nak bantu, bukan tapi tugas mereka tu ada yang memang menggunakan motosikal, motor kapcai lah. Saya pernah ke sana, rumah seorang teman agak lama dahulu. Ia merupakan beberapa rumah-rumah teres yang didirikan dekat kawasan tu lah, rumah teres ada yang sedirit, kemudian ada jalan belok sini. Dia kira macam satu kampung kecil, kampung teres lah. Jadi di situ ada macam satu jalan pintu masuk, ada gerbang besar, selamat datang ke taman estate perumahan, macam tu lah. Dekat situ juga di pintu masuk kawasan rumah teres tu merupakan guard house, dan di situ ada beberapa pengawal keselamatan yang tinggal. Jadi teman saya tinggal di salah sebuah rumah dalam tu. Dalam perjalanan teman saya memandu, bila masuk dalam tu ada rumah-rumah yang sedang dibuat lah, mungkin renovation, ada yang tak ada bumbung, ada juga rumah yang kosong, yang terbengkalai. Dan memang menyeramkan lah bila tengok seorang pengawal keselamatan di Johor Bahru ni menunggang motosikal seorang-seorang. Tengoklah yalah, daripada rumah-rumah kosong ni takut dihuni oleh mereka yang tidak diundang lah, bukan hantu tetapi anasi-anasi yang kurang sihat ni lah. Jadi bila tengok, wah, sedalam hati ni betul lah, berani betul lah babang ni tunggang seorang-seorang motor. Dan itulah pengalaman yang dikisahkan oleh kawan kita, rakan kita dari seberang tambak. Terima kasih. Terima kasih juga pada pendengar kita yang dah upload gambar rumah panjang tapi tak nampak pula dalam rumah tu ada tengkorak. Kalau boleh, ada yang boleh ketengahkan. Daripada Zul Ashraf Zainuddin Yahya juga dah upload gambar. Terima kasih. Juga pada Dilaila Haddad yang juga gambarkan rumah panjang. Tengok rumah panjang ni seram seram, babe. Jadi bagaimana agaknya? Ada juga yang katakan kalau rumah panjang Sarawak ni memang standard, dia simpan tengkorak dekat dalam. Kalau rumah tinggi HDB pun simpan tengkorak, boleh jadi kes polis, kata Yazid Sang 7 yang kirimkan komen ataupun message di Facebook Ria 897. Kita akan teruskan dengan mungkin seorang lagi pemanggil sebelum saya berehat. Dengan beberapa buah lagu akan saya kembali sebentar nanti. Hari ini Misteri Jam 12 bertemankan saya Casey. Dah pun masuk hari Jumaat, jadi dikatakan orang-orang kita hari Khamis malam Jumaat. Itu dia rakan pendengar kita akan teruskan. Hello, selamat tengah malam. Hello. Siapa bercakap tu? Casey. Siapa ni? Saya nak tahu lagu yang mula-mula tu, Jiwa Gila-Gila tu lagu apa? Oh, lagu tu Hipnosis Hysteria judul lagunya. Hysteria. Hipnosis. Oh, itu aja. Terima kasih Terima kasih. Kembali minat kakak dengan lagu tadi Jiwa Gila-Gila.
Silakan 669-11897. SMS yang baru saya terima datangnya daripada siapa ni? Hoilah. Nama dia glamour daripada Akak Buntal. Katanya, Kak Buntal, KC selamat tengah malam. Nama saya Kak Buntal. Saya ingin berkongsi satu peristiwa pengalaman dan ini berlaku di rumah saya di salah sebuah kawasan di Bedok Reservoir. Katanya Kak Buntal, masa itu kakak sedang mendengar rancangan KC Misteri Jam 12. Apabila kakak terlelap KC, sekitar 1 lebih pagi kakak tertidur. Dan bila kakak tersadar, tengok jam dah pukul 3 lebih pagi. Dah memanglah Misteri Jam 12 pun dah habis. Sebelum sempat tangan kakak ni nak matikan radio di tepi katil, kakak dengar KC. Ketika lagu sedang berkumandang, suara macam perempuan menangis. Katanya Kak Buntal, kakak ingat lagi waktu itu merupakan rancangan rock hits, lagu-lagu rock lama yang KC putarkan. Nak tanya pendengar, ada tak mendengar suara tangisan wanita ketika rock hits berkumandang beberapa minggu yang lalu? Terima kasih dari Kak Buntal yang menetap di Bedok Reservoir. Okey, kita teruskan. Mungkin ada yang dengar, saya tak dengar lah. Saya dah sampai rumah, dah tidur saya rasa pukul 3 lebih pagi. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap tu? Yati. Yati Ya. Yati bawa panggilan dari mana ni? Pasir Gudang. Pasir Gudang. Ya. Yati boleh cakap kuat sedikit, kurang jelas suara anda Yati. Baik, Yati ada pengalaman tentang apa Yati? Silakan. Pengalaman dah lama lah. Dekat 15 tahun yang lalu lah. Masa tu duduk dekat rumah mak. Okey. Dekat Pandan sana. Pagi subuh tu saya perasan macam ada orang jalan tau. Lepas tu saya ingatkan jiran saya, tapi saya panggil dia tak nyaut. Jadi besok pagi tu saya tanya dengan jiran saya, pagi-tadi akak ada pergi kerja ke? Dia cakap tak ada, cuma nampak bayangan muka dia je. So saya tak pasti saya ingatkan apa benda. Tu yang buatkan saya macam cuak lah. Padahal pagi subuh tu saya buka pintu, kebetulan ada orang lalu depan mata gitu je kan. Itu yang buatkan macam nak kata makhluk ke, nak kata orang ke, saya pun tak pasti lah. Lepas tu dia ada satu lagi cerita. Apa ni, dekat tempat saya lah, kat sini, kat Segudang ni. Dekat rumah tu dia macam berniaga tau. Orang tu berniaga. Jadi orang tu kata pagi tu dia mengemas lah. Sebelum anda teruskan bercerita ni, saya nak tanya, anda kata rumah ni adakah ia merupakan rumah teres ke, rumah kampung ke? Rumah taman, okey. Dia berniaga dekat rumah dia lah. Tapi dia cerita, dia kata dia nampak dia tengah kemas-kemas. Dia kemas dalam pukul 12 ke 1 gitulah. Jadi dia perasan pokok besar tu macam pocong. Saya kata betul ke, saya cakap dengan orang tu kan, dia kata memang betul. Dia kata nampak macam pocong, macam susuk pocong gitu, tegak berdiri depan dia. Jadi itu je lah saja cerita yang saya nak ceritakan. Terima kasih Okey. Kembali. Baik, kita akan teruskan dengan pengalaman Misteri Jam 12 di Ria 897 FM sebentar nanti. Dan ingat, setiap kisah hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Yang lain boleh hubungi saya 669-11897. Yang ini daripada pendengar kita yang SMS ni. Kejap last lah sebelum kita berehat. Datangnya daripada siapa ni? Ayun katanya. Apa khabar KC? Selamat tengah malam kepada semua pendengar Misteri Jam 12. Nama saya Ayun. Saya ingin berkongsi pengalaman peristiwa. Ini berlaku apabila saya dengan rakan-rakan pergi jamming di salah sebuah kawasan di Singapura. Saya ni tidak merokok. Jadi saya, band member saya, kesemuanya termasuk saya, ada 4 orang. 3 orang band member keluar pergi merokok. Saya duduk dalam sambil tu praktis dan main gitar lah. Jadi bila teman-teman saya sedang tunggu, mereka keluar merokok, saya pun duduk di dalam. Sedang saya jamming, tiba-tiba KC, apa yang membuat saya terperanjat, bila saya berdiri ni, saya memandang ke arah pintu. Pintu jamming studio KC ada cermin. Jadi cermin ni walaupun tak nampak sangat reflection, katanya Ayun, saya nampak sedikit refleksi saya dengan belakang saya. Sedang saya cuba praktis lah, berlatih. Tiba-tiba saya macam mendongak ke atas,
tengok dekat cermin, nampak reflection belakang Casey. Apa yang saya nampak buat saya takut. Casey, saya nampak ada perempuan sedang berdiri, kepalanya macam sengit sebelah, tak tahulah kanan ke kiri, yang memeranjatkan saya, Casey. Lidahnya terjelih keluar, seolah-olah sedang tengok saya. Dan memang waktu yang sama, bulu roma saya meremang berkali-kali sebelum saya nampak kehadiran makhluk tersebut yang ada di belakang saya. Saya letak gitar tepi, buka pintu terus keluar. Tengok kawan-kawan yang sedang berada di luar, sedang merokok dan sedang berbual. Saya rasa takut sangat-sangat. Tapi saya tak beritahu teman-teman, sebab nanti mereka tak percaya dengan saya. Dan bila nak masuk, saya tunggu mereka masuk, barulah saya tinggalkan kawasan mereka berada di luar awal tadi. Terima kasih dan selamat tengah malam, Casey. Misteri Jam 12 diteruskan berteman dengan saya, Casey, di FM 897. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama saya setiap malam. Ya, 12 tengah malam merupakan rancangan Misteri Jam 12 bermula dan ramai juga kirimkan email pada saya. Ada ucapkan terima kasih. Patut terima kasih pada anda kerana anda lah ya menjadi pendengar setia Misteri Jam 12. Rancangan ini merupakan rancangan nombor 1 di Ria 897 untuk saya rasa bertahun-tahun lamanya. Jadi terima kasih atas sokongan anda. Dan siapa kata cerita hantu ni seram? Tak ada seram pun. Ini semua hanya sekadar hiburan saja. Baju yang anda dengar hanya untuk hiburan. Dan kalau yang nak telefon saya, sekali lagi nasihat saya, matikan radio di belakang ya, supaya tidak terganggu. Terima kasih juga saya nak ucapkan kepada siapa ni, Lin Jali di Facebook Ria 897 yang telah pun uploadkan banyak gambar-gambar tengkorak di rumah panjang di Sarawak. Terima kasih. Sebelum tu lagu dari lagu yang disampaikan Dimensi Ketiga, lagunya Dimensi Ketiga Sesat Jalan, juga lagu rock hits untuk anda. Selamat Tinggal Penderitaan, saya suka dengan lagu Salim. Dan peserta Anugerah V, ada seorang abang ni namanya Yuzriman. Awak patut tonton Anugerah V dan awak patut dengar suara dia. Saya respect tabik spring. Dia nyanyi lagu nada tinggi Dia macam relax. Jadi hari Selasa akan datangnya dah patut lihat pertandingan Anugerah V sebab abang Yuzriman, saya sokong awak. Bagus. Okey, sebelum tu juga lagu dari Ghostbusters, lagunya Ray Parker Jr., nyanyian Ray Parker Jr. yang telah pun disampaikan dalam rancangan MJ12. Terima kasih bagi anda, Hamida Aware, ya, juga Nur Mawa Ali, juga Anci Eskrim 20 sen, Mr. VJ MJ12, Abby Sau, juga Azam HPB, Riyad Selabel, Muhammad Arifin, siapa lagi, Abdul Latif, Frederick Sexobit, Nur Mawar Ali, Mike LS dan yang lain-lain yang sedang mendengar, juga Albion Izwan, Azlan Hajino, yang berada di Facebook saya. Terima kasih juga yang sedang memantau Misteri Jam 12. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada anda dan saya akan terus buka talian 669-11897. Kita teruskan rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897 FM. Pendengar Ria 897, kita terus menyambut panggilan-panggilan di ujung talian di 669-11897. Ingat, yang ingin bercerita, kalau boleh matikan radio di belakang ataupun jauhkanlah. Kalau mungkin ada orang sedang mendengar, anda jauhkan diri anda dari radio supaya tidak terganggu. Hello, selamat tengah malam. Siapa bercakap ni? Nama saya Wati. Wati, apa khabar? Baik, Ni buat panggilan dari mana, Wati? Dari MacPherson. Ada pengalaman apa, Wati? Silakan. Ini pengalaman ni terjadi pada saya dalam tahun 95-96 waktu saya bekerja di bidang perhotelan. Okey. Jadi ada masa saya tak boleh tidur lah. Jadi saya selalu cover dari 3 sampai 11. Jadi saya suka berbual dengan satu pakcik ni waktu malam. Jadi first bath in the morning, nanti baru saya pulang ke rumah lah. Pasal susah nak tidur lah. Jadi waktu tu tengah malam tu, tengah berbual dengan kawan saya ni. Jadi saya mesti dalam pukul 1 lebih pagi gitu, mesti saya nak terbuang air kecil lah. Jadi kawasan Orchard tu, saya terpaksa pergi satu daripada hotel yang berdekatan lah. Jadi 1 lebih mesti nak pergi toilet kiranya. Jadi pergi hari pertama tu masuk dalam toilet hotel tu. Betul-betul toilet dia tu depan reception. Jadi
saya pergi waktu tu 1:00 pagi sunyi, pipe music pun tak ada. Jadi saya masuk tu gerun lah hari pertama tu. Tapi ya niat hati nak buang air je kan. Jadi lepas tu keluar tak ada apa-apa. Second day pun pergi tak ada apa-apa. Tapi third day tu waktu saya pergi, gerun dia semacam Casey. Tak tahulah kenapa masuk je dah menggeletar-geletar. Depan pintu je dah menggeletar. Tapi pasal niat saya nak buang air pasal kan terpaksa juga pergi. Jadi dah masuk tu kan, sekali ada saya masuk selalunya handicap punya toilet. Pasal lebar kan. Jadi hari ketiga tu saya masuk, tempat saya masuk toilet biasa pasal handicap tu tutup. Okey. Jadi bila dah masuk tu ada satu macam punya orang, ada orang masuk lah toilet tu. Dan dia jalan tu kan macam dia sirit tu. Seret. Dan bunyi dia punya kuat. Jadi anda dalam tandas tu, dalam kubikel tu. Jadi dalam kubikel dah tutup pintu tu, anda dengar bunyi orang jalan sirit kaki tu lah. Ada orang masuk toilet tu. Jadi dah itu kan tak tahu dia ambil plastik. Dan dia bunyikan macam bising set gitu. Dah itu tak tahulah, dah itu dia keluar tu. Dia jalan lagi depan saya lah kubikel tu. Kemudian dia keluar toilet tu, dia hempas pintu sekuat-kuat tidak. Sehingga kan saya ni yang kat dalam kubikel, selepas tu saya keluar kan, tak sempat nak zip, menggeletar-geletar badan saya. Betul-betul depan cermin tu saya zip lah seluar saya kan. Jadi saya terperasan kat ujung tu handicap toilet tu terbuka sikit je. Dan kemudian tu Casey tahu apa saya dengar? Saya pun tak tahulah. Saya lari ke, saya pecut 100 meter ke, saya tak tahulah waktu tu kan. Sampai jumpa kawan saya, muka saya dah pucat. Jadi itulah pengalaman ngeri saya di sebuah hotel. Saya pun tak boleh cakap lah macam mana kan. Jadi dengar suara orang bernafas orang bernafas macam semput gitulah yang betul. Kemudian saya ada cerita ni pada abang ipar saya, arwah abang ipar saya. Dia kata, ini hotel abang pernah terbaca kat newspaper ada seorang perempuan mati tau kat toilet tu. And muka dia kena diorang jumpa dia dalam toilet tu dengan keadaan muka dia tu kena cover dengan plastik lah. Jadi mungkin itu satu reenactment lah. Pasal 1:00 pagi je tengah nak terbuang air kat hotel tu kan. Macam ada benda mengundang lah macam nak kasi kita tengok lah mungkin what actually happened kan. Terima kasih Wati. Sama-sama Casey. Kembali. Selamat malam. Okey, 6691897. Pendengar Ria 897. Sebentar nanti akan saya jawab panggilan dan mungkin baca satu kisah email. Anda boleh hubungi saya sekarang di 6691897 dalam rancangan Misteri Jam 12. Sebentar ya. Hello, selamat malam. Hello Ria. Ya, hello, siapa tu? Hello Ria, siapa ni? Cik Mina, ada kisah seram. Kalau tak ada kisah seram, terima kasih ya. Ada tak pengalaman apa nak ketengahkan? Habis nak apa ni? Cik Mina nak apa sekarang ni? Apa dia? Untuk dengan saya. Untuk nak kunci saya. Untuk dengar ini kabar saya. Lagi sekali untuk kunci. Okey, terima kasih ya Cik Mina. Minta maaf lah. Terima kasih ya. Pendengar Ria 897, saya akan teruskan kisah-kisah anda dalam rancangan Misteri Jam 12 di Ria 897. Kiriman email akan saya bacakan dan ingat saudara, rancangan ini sememangnya hanya satu hiburan. Jangan kita terbawa-bawa dan terikut-ikut. Tolonglah saya minta kerja sama anda semua. Selamat tengah malam. Siapa bercakap ni?
Assalamualaikum, KC. Waalaikumsalam. Siapa bercakap ni? Saya Haji Abdul Majid daripada Tampines, KC. Cik Haji Abdul Majid, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Cong ni. Ni. Ini saya bukan tak ada cerita. Saya nak beritahu itu Makcik Mina tu. Apa pasal dia bikin kacau selalu. Orang tengah dengar syuk-syuk, dia bikin kacau. Makcik Mina, kalau dengar saya cakap ni, nanti saya hantar satu tempat nanti. Tempat tu Wama Adra Kamar Utama. Kalau dia tahu satu tempat. KC. Terima kasih, KC. Terima kasih, Haji Majid. Assalamualaikum, KC. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pendengar Ria 897 FM, berikut ini kisah yang ingin saya ketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Adalah kiriman email yang saya janjikan ingin saya bacakan awal tadi. Kisah ini datangnya daripada Encik mana ni kiriman? Sekejap ini dia. Pendengar kita yang bernama okey. Baik. Saya hampir tersebut nama beliau. Dia kata, KC, tolong jangan sebut nama tertera pada alamat email. Gunakan nama Abang Manzuda, nama sebagai nama samaran. Sebab perkara yang ingin saya ketengahkan ini ada berkaitan dengan gangguan sihir yang telah pun dikenakan pada keluarga saya. Saya sebelum itu ingin menasihatkan kepada semua agar mendengar cerita saya dan kalau boleh pertimbangkan dan jangan ambil mudah. Katanya Abang Man, bukan nama sebenar, saya gunakan nama samaran yang beliau sertakan dalam kiriman email. Keluarga saya pernah kena gangguan, KC. Dan pandai pula. Pandai sangat. Orang yang menghantar barang ni memang pandai. Kisahnya begini, apakah sebenarnya gangguan? Gangguannya adalah dalam rumah sentiasa ternampak benda-benda yang menyeramkan. Beberapa kali isteri saya pernah menegur yang dia pernah ternampak KC di atas katil dalam bilik apabila dia dengan saya berada di ruang tamu. Seolah-olah macam ada perempuan tua sedang baring. Dan isteri pernah beritahu saya, tapi saya tak pernah rasakan apa-apa. Jadi dipendekkan cerita, KC. Dipendekkan kisah yang diketengahkan. Rupa-rupanya saya dapat tahu ada seseorang di tempat saya bertugas tak puas hati dengan saya sebab kenaikan pangkat yang telah pun saya miliki. Saya naik pangkat, saya kerja ikhlas. Saya buat kerja jujur. Mungkin sebab itulah majikan saya nampak saya dinaikkan pangkat dan orang ni tak puas hati dengan saya. Dia telah pun letak sesuatu. Di mana dia letak barang tu? Saya nak beritahu KC sekarang. Saya pun tak terfikir, KC. Sampaikan panggil pakar datang rumah, KC. Tengok dekat ruang tamu, tengok dalam almari, geledah barang-barang dalam rumah. Tapi tak ada, tak jumpa. Rupa-rupanya, KC, ketika saya nak solat di tempat tugas, saya akan tanggalkan kasut. Saya tanggalkan sepatu saya, masuk dalam ruang solat untuk ambil selipar, keluar untuk ambil wuduk dekat tandas. Waktu itulah orang yang iri hati dengan saya mengambil tindakan. Dia telah pun meletakkan sesuatu dalam sepatu saya. Benda tu lepeh. Dia letakkan seolah-olah macam kertas 4 segi, ada tulisan-tulisan, bacaan-bacaan yang saya tak tahu apa, dia tampal dalam tempat kaki. Jadi bila saya pakai sepatu dengan stokin, saya tak rasa. Balik rumah saya angkat sepatu, masuk dalam rumah, letak tempat rak-rak kasut di bahagian dapur. Jadi pastinya benda itu ikut masuk dalam rumah. Untuk sekian bulan, KC, rumah saya gangguan, nampak perempuan tua duduk dekat tandas. Isteri saya terpekik bila masuk dapur, ternampak wanita tua sedang duduk menyangkung. Jadi katanya, Abang Man, panggil datang pakar. Kami duduk cuba cari. Pakar ni kata ada sesuatu dalam rumah ni. Telah pun ada orang tinggalkan barang. Tapi tak boleh terfikir, KC. Tak terfikir pun. Buka almari, tengok belakang TV. Tak ada jumpa. Dengan niat, KC. Dengan niat, waktu itu saya ingat lagi. Saya nak solat tempat tugas saya. Jadi saya pakai kasut. Saya nak buka sepatu saya, kasut saya ni. Tiba-tiba saya terasa macam ada sesuatu tau, KC. Jadi saya pun masukkan tangan saya dalam sepatu, saya meraba, ada kertas. Saya tarik keluar kertas tu. Nauzubillah katanya. Ada tulisan mentera dengan tak tahu apa benda lukisan tempat sepatu saya. Saya ambil barang tu. Kemudian balik kerja saya telefon orang yang membantu. Tunjukkan benda ni saya jumpa. Dia kata mungkin barang ni lah yang telah pun mengundang makcik tua datang dalam rumah. Saya serahkan pada pakar tersebut. Saya balik rumah.
Sepatu saya letak dalam rumah. Alhamdulillah tidak ada apa-apa gangguan. Sampai ke saat ini, kepada punya diri yang juga mungkin sedang mendengar rancangan MJ12, tolonglah aku naik pangkat. Saya rasa saya tak perlu baca lah ni semua Jadi itulah kiriman daripada Abang Man, bukan nama sebenar, nama samaran. Bayangkan, orang solat, tanggalkan sepatu, tukar selipar, pergi tandas, ambil wuduk. Orang lain ambil kesempatan melakukan sesuatu yang tidak baik. Pendengar Ria 897, ingatlah, kita hidup di dunia hanya sementara. Itu dia kisah Bayangkan, orang ambil kesempatan sampai gitu sekali Orang tengah nak solat, dia ambil kasut sepatu abang tu, dia tampal sesuatu. Yalah, kita pun takkan sangka buruk. Siapa nak pergi korek tempat kasut tu Pandai orang-orang ni Jadi itulah nasihat daripada Abang Man tadilah, supaya berhati-hati. Macam-macam kisah pengalaman kita dengar daripada pendengar kita. Walau apapun, ingatlah rancangan MJ12 Misteri Jam 12 hanya satu hiburan saja. Saya akan buka talian. Anda boleh hubungi saya di 669-11897. Tolonglah kalau yang ingin telefon, ingin bercerita, matikan radio dan janganlah jadikan rancangan ini tempat anda. Yalah, baju pun ingatlah Misteri Jam 12 hanya hiburan. Terima kasih atas kerjasama anda. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hello. Hai, siapa bercakap tu? Sini dengan Yuni. Yuni buat panggilan dari mana, Yuni? Clementi. Ada kisah pengalaman, Yuni? Kisah misteri? Ya, ada. Silakan Yuni. Jadi gini kan, aku ni seorang maid. Aha. Aku ni seorang maid. Aku jadi dulu waktu sebelum kerja di Clementi ni, kerja di daerah Sengkang. Halo. Ya, teruskan. Lalu tuh rumah ni majikan saya baru, dia punya gedung ni baru tuh. Dia baru, dah gitu tak ada beberapa rumah dia tinggalkan. Pasal ni Sengkang ni di Penfal tuh ni baru sekali. Habis sekali tu majikan saya pindah. Sekali pindah saya jaga dua orang anak di usia 2 tahun dengan 1 tahun tau. Jadi anda kata dia berpindah? Dia dulu dia kerja, dulu dia punya rumah di Tampines kan. Jadi dia berpindah. Dia beli rumah di Sengkang. Okey, rumah ni SDB baru tau. Baru naik tau. Sepi sunyi, rumah ini sepi sunyi. Saya tak bohong, Casey, asli ini ya. Itu waktu baru Sengkang, baru kawasan Sengkang tu baru dinaikkan lah? Ya, baru dinaikkan. Banyak suara-suara orang-orang renovasi lah. Pasal ini baru naik. Dia kenapa dia awal gitu? Pasal dia punya kakak ipar, dia macam kontraktor lah. So faster lah, cepat lah gitu ya. Habis itu saya satu hari saya punya majikan pindah kan. Saya macam takut juga. Pasal majikan saya pun takut. Dia punya suami, dia kerja shift tau. Kadang kerja malam kan, pulang pagi kan. Habis dia bilang, dia cakap dengan saya lah, Bi, kamu jangan tidur dulu ya sebelum sepulang. Okey, saya tunggu dia tau. Saya tunggu dia di luar gitu. Tapi saya pun merasa macam ada yang aneh di rumah itu. Jadi kisah anda katakan ini, dalam rumah tu ada 2 anak kecil? Jadi setiap kali tuan anda ni lah, iaitu ibunya, sebelum pulang ke rumah tu dia akan telefon suruh temankan tunggu dia pulang lah. Jadi waktu yang sama suaminya bertugas malam ikut shift lah. Jadi malam tu suami tak ada rumah. Suami tak ada di rumah. Jadi bila dia balik, dia suruh anda teman, apa yang berlaku? Pertama ni saya jaga budak kecil ni. Setiap maghrib kan, habis maghrib ni budak kecil yang umur usia 1 tahun, dia panggil orang tau. Oh, dia panggil orang di mana? Di tingkap, di ruang tamu, dalam biliknya macam mana? Di ruang tamu. Dia panggil kam. Habis saya cakap, adik panggil siapa? Kawan adik. Dia cakap macam tu kan. Habis saya tak kisah. Sekali tu kakak yang satu lagi, dia suka tengok filem princess, movie princess lah. Pendekan cerita, Casey. Malam ni, malam tua, saya
saya kena jaga budak-budak kan, kena tidur bareng-bareng dengan budak-budak. Habis sekali budak-budak nak buat susu, saya pun kena bangun kena bangun bikin susu. Di hari biasa kalau kakak anak dia yang pertama dia minta susu dalam pukul 1 atau 2, dicakap dia bangunkan saya, kakak nak susu, okey. Dan dia tak ikut saya Sometimes ikutlah, kadang-kadang ikut tapi kadang-kadang tak ikut. Tapi dia nak ikut. Oh, tadi selalunya kalau dia kejutkan anda nak minum susu tu, dia akan baring tunggu anda buat lah. Dia tunggu buat. Kadang-kadang tapi yang satu ni yang budak kecil, yang paling kecil ni, yang 1 tahun, dia selalu ikut. Okey. Pasal dia tak boleh lepas dari saya bangun aja, dia selalu ikut. Pasal saya jaga dia daripada baby kan. Habis tu bibi kakak ikut gitu. Habis dia pun bangun ikut. Habis saya bilang, tak payahlah, kakak tunggu sini, bibi buat. Sana ikut. Dia macam takut tak tahulah. Saya pun, okeylah ikutlah. Habis dua-dua saya bawa ke dapur. Saya bawa ke dapur, saya tengah buat. Alamak, saya buru rumah, saya pun merinding sekarang. Habis saya buat susu gitu, habis kakak dia cakap apa saya Jadi dapur tu adiknya dengan kakaknya bersama anda sedang bancuh susu. Dengan saya. Itu jadi apa kakaknya kata? Kakak dia cakap gini, Bibi tengok ada princess duduk dekat kursi, dekat chair. Dia bilang gitu kan. Apalah kakak, tengok Bibi tu princess, tengok kakak takut. Dia cakap macam tu. Habis tu adik dia pun cakap dengan saya, Bibi, princess tak macam Ariel. Tahu kan princess yang namanya Ariel kan? Dia cakap, Kak Bibi, saya tak berani tengok itu kursi saya buat bodoh aja, saya buat susu. Dia tarik, saya tarik. Dia tarik punya kaki, Bibi cepat, kakak takut. Saya tak bayang, saya dari dapur harus lewat ruang tamu itu Casey. Dengan 2 budak gitu kan. Sekali betul Casey, saya tak cakap bohong. Di saat itu saya tak nyalakan lampu, hanya nyalakan lampu dapur kan. Tapi setelah pakai saya matikan kan. Sekali saya telah pakai, saya mau pergi ke bilik, saya kena lewat ruang tamu itu. Saya matikan dapur kan. Jadi hanya ada cahaya dari luar. Gelap lah Casey. Saya lewat, saya nampak seorang perempuan duduk di sofa. Duduk di sofa Casey. Dia duduk, astagfirullahaladzim. Dia perempuan duduk di sofa. Dia tak nampakkan muka dia hanya nunduk. Tapi Allah, kakak dia dan adik dia peluk badan saya macam minta perlindungan gitu. Saya pun takut sekali Casey. Yelah, anda pun takut, seram ya. Saat itu di rumah itu pun ada atuk. Atuk ada. Atuk kadang-kadang datang seminggu sekali Casey. Satu ada atuk. Dan tuh hari pun atuk pagi-pagi cakap dengan saya. Dia cakap apa Casey? Saya cepat-cepat masuk bilik kan. Saya cepat-cepat masuk bilik, saya gemetar dan budak-budak pun peluk saya. Tapi saya tak cakap, pagi-pagi saya tak cakap. Tapi pagi-pagi saya bangun, atuk cakap dengan saya, Bi, di rumah sini ada hantu apa tu cakap macam tu? Pasal apa Saya jam pukul 3 saya bangun, saya pergi bilik air. Ada perempuan ikut dengan saya. Terus saya, siapa ikut dengan saya? Saya balik, perempuan. Tapi saya pun macam mimpi. Saya bilang, apa kamu? Dia cakap macam tu. Dia hilang katanya. Alamak katanya, ada hantu lah di sini. Dia cakap macam gitu Casey. Habis itu saya tak cakap pagi-pagi. Budak-budak kecil ni cakap dengan daddy dia. Daddy semalam kan kakak bikin susu dengan bibi, ada princess duduk sini tapi dia punya muka seram. Dia bilang cakap macam tu. Habis cakaplah dengan saya, Bi, apa ni budak-budak cakap? Tak adalah. Tak, aku cakap lagi betul-betul. Itulah pasal budak-budak semalam nampak inilah ada perempuan duduk sini. Kau yang betul Bi? Betul saya pun nampak. Alamak. Habis dia buat macam open house pengajian gitu kan. Tapi sebelum buat itu Casey, ada teman dia lantai 25. Dia mau datang ke rumah saya Casey. Di depan pintu dia nampak pocong Casey. Suami istri. Bukan istrinya aja yang nampak, tapi suami istri. Dia tak jadi pergi ke rumah saya Dia tak jadi. Dia di Mrs. Mem saya
nanti saya datang kamu, pasal saya tengok pocong di depan pintu kamu. Alamak, itulah pokoknya. Itulah kejadian yang. Terima kasih ya, terima kasih. Iya, terima kasih Terima ya, kasih kalau kembali. ceritanya terlalu panjang. Iya, terima kasih. Oke, selamat malam. Selamat malam. Okey, terima kasih pada teman kita yang tadi berkongsi. Saya akur ada juga rakan-rakan dari Indonesia, rakan-rakan yang mendengar. Ada kisahnya mungkin kurang kita faham, tapi tadi ceritanya memang menarik sangat-sangatlah. Janganlah kita cakap sembarangan di Facebook ni semua ni. Memang bagus, menarik kisahnya, cakapnya jelas, suaranya lantang, tidak berbisik-bisik. Jadi teman-teman macam ni lah yang kita nak cari. Tak kira lah dari Indonesia, dari Singapura, dari Malaysia, dari mana pun, kalau telefon suara harus jelas dan harus ingin bercerita. Ingat, MJ12 hanya satu hiburan dan jangan kita bermusuhan. Hidup hanya sementara, buatlah yang baik-baik aja. Terima kasih, jumpa anda esok malam dalam Kelab Kelakar Seram bertemankan Casey sampai 2 pagi. Terima kasih dan terus bersama Ria Insomnia. Seram 2 anak kecil temankan bibiknya pergi dapur, nampak prinses dekat dapur.